Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang untuk semua yang tengok video ni. First of all, saya nak cakap tahniah dan terima kasih sebab dah buka video ni untuk belajar sama-sama. Semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Okey? So, untuk siapa yang macam baru lagi, tak pernah lagi tengok video dekat PTM, teacher nak kenalkan diri saya Teacher Suraya. So, teacher hari ini dalam video ni nak ajar matematik darjah 1, iaitu dalam bab 7 mengenai bentuk. So, untuk video hari ini insya-Allah kita akan kenal lah satu-satu bentuk apa. Pernah dengar tak perkataan bentuk bulat, bentuk petak. Kadang-kadang kita cakap petak-petak kan, tapi petak pun ada jenis juga. Lepas tu ada bentuk 2D, bentuk 3D, ada bentuk sfera, silinder dan macam-macam lagi. So, untuk kita pendalami lagi apa maksud bentuk-bentuk semua, apa pelajaran kita hari ini. So, let's go, start now. Okay, so dalam bab 7 iaitu pasal bentuk ni, dia bentuk terbahagi kepada dua, iaitu 2 dimensi ataupun kita sebut sebagai 2D lah, dan satu lagi adalah 3 dimensi, kita sebut sebagai 3D. So yang ni 2D ni first kali adalah segi 4 tepat. Selalu kita dengar kita cakap, orang cakap petak-petak kan. Okey, petak ada dua jenis, iaitu segi 4 tepat dan segi 4 sama. Beza dia adalah segi 4 tepat dia macam panjang sikit. Dia punya lebar dengan tinggi tak sama. Yang ni satu panjang, satu pendek. Betul? Itu adalah segi 4 tepat. Satu lagi petak kita sebut sebagai segi 4 sama. Kenapa segi 4 sama? Sebab dia punya tinggi, ni tinggi, dan lebar dia adalah sama panjang. Samalah. Yang ni panjang satu, pendek satu. Yang ni sama-sama panjang dia. Okey? Itu yang dua. Segi 4 tepat, segi 4 sama. Okey? Sampai sini? Okey. Seterusnya adalah segi 3. Segi 3 pernah dengar kan? Segi 3 dia ada 3 bucu. 1, 2, 3. Sebab itulah dia cakap segi 3. Sebab dia ada 3 bucu. Okey, tu senang saja, segi 3. Seterusnya adalah bentuk bulat. Ni bahasa Inggeris kita panggil circle. Bulat macam tu. Ini adalah sebagai bentuk bulat. So, kenapa 2 dimensi? Bentuk 2D ni atau 2 dimensi ni kita sebut sebagai 2 dimensi. Okey, dia disebabkan kita boleh kira dia punya tinggi dan lebar dia. Sebab dah dua aspek yang kita kira lah. Sebab antaranya adalah tinggi dengan lebar. So yang ni tinggi, ni tinggi. Daripada bawah ke atas ni kita sebut sebagai tinggi. Okey, lagi satu aspek yang kita kira untuk bentuk ni adalah lebar. Lebar macam ni. Samalah untuk segi 4 tepat macam ni, kita kira tinggi lebar. Untuk segi 4 sama macam ni juga, tinggi dan lebar. Okeylah, untuk semua 2D ni, bentuk 2 dimensi ni kita akan kira dalam 2 aspek, tinggi dan lebar, tinggi dan lebar, tinggi dan lebar, tinggi dan lebar. Okey, itu saja untuk bentuk 2D. Basically bentuk 2D ada 4 jenis lah. 1, 2, 3, 4. Senang kan? Okey, seterusnya kita dah belajar bentuk-bentuk 2D. Terus kita belajar bentuk 3 dimensi. 3D pula. Okey, 3 dimensi ni macam special sikit lah. Sebab dia kan macam ini maybe tak pernah dengar perkataan baru, iaitu yang first kali kita tengok adalah cuboid. Yes, cuboid. Cuboid adalah dia macam bentuk macam ni. Saya ada buat contoh. Macam ni bentuk cuboid. Ini adalah bentuk cuboid di mana dia ada bentuk macam ni, panjang dan lebar
Panjang, lebar dan tinggi. 1, 2, 3. Ini adalah bentuk kuboid. Yang tadi tu adalah bentuk petak tadi, segi 4 tepat. Contohnya macam kertas ni. Yang ni adalah segi 4 tepat untuk 2D. Kalau 3D, bentuk dia macam kotak macam ni. Ini adalah bentuk 3D. Boleh? Okey. Seterusnya, bentuk kubus. Yang ni pun mungkin awak macam tak pernah dengar lagi nama baru untuk bentuk ni. Ini adalah bentuk kubus. Kubus tu kalau teacher boleh bagi maksud lain, bentuk lain adalah contoh macam dadu. Pernah nampak tak bentuk dadu? Macam ni. Dadu adalah sama bentuk macam kubus. Tahu kan yang awak main dadu tu? So dadu adalah bentuk macam kubus. Boleh? Seterusnya adalah bentuk piramid. Okay, piramid ni maybe pernah dengar kot nama mall, pusat membeli belah Sunway Pyramid. Sunway Pyramid tu dia ada satu bentuk dekat dalam bangunan, dekat bangunan itu bentuk dia macam ni lah. Sebab itulah dia namakan Sunway Pyramid. Okey, bentuk piramid ni dekat bawah dia macam ada bentuk petak tau. Bentuk petak. Lepas tu ada 4 sudut lah. 1, 2, 3, 4. Okay, saya bulatkan lah. 1, 2, 3, 4. Kat bawah dia ada 4 sudut. Dan dekat atas dia ada lagi 1 sudut. So piramid ni ada 5 sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Lepas tu dia ada macam sisi pun kita boleh kira juga sisi. Okay, sisi tu adalah macam ni, macam yang tepi kat sini. Yang macam panjang kat sini, yang tajam ni. So yang ni kita panggil sebagai sisi. Yang sudut ni yang muncung, yang hujung muncung ni, yang ni kita panggil sebagai sudut. Yang ni sisi. Yang kosong macam ni, yang lepeh ni kita panggil sebagai permukaan yang rata. Okey. So, yang ni piramid tadi ada berapa permukaan rata? Okey, depan ni 1, 2, 3 tepi, lepas tu belakang. Atas dia ada 4 permukaan rata. Lepas tu bawah. Maksudnya kesemua sekali ada 5 permukaan rata. Okey. Next adalah silinder. Pernah dengar ke perkataan silinder ni? Silinder ni kalau teacher boleh suruh awak imagine kan. Silinder macam bentuk marker saya ni. Macam pen marker ni. Sebab silinder dia ada panjang macam ni. Lepas tu permukaan panjang dia tu macam bukan dia tak ada muncul, dia macam pusing macam ni. Ini adalah silinder. Lepas tu dia ada 2 permukaan rata, atas dan bawah. 2 permukaan rata, satu atas, satu dekat bawah. So yang ni, pen ni, marker ni adalah dalam bentuk silinder. Boleh? Okay. So kita dah belajar kuboid. Macam saya cakap tadi, macam bentuk kotak tisu. Seterusnya kubus, macam bentuk dadu, dice kan. Lepas tu piramid, silinder. Macam ni kan. Seterusnya, yang ni mungkin awak pernah dengar. Perkataan cone, bentuk cone. Cone ni, mesti awak pernah makan aiskrim yang macam pegang tu kan. Saya lukislah aiskrim kat sini. Satu aiskrim. Lepas tu, mungkin awak ada cherry dekat atas. Yang ni aiskrim. Yang ni aiskrim dia. Yang bawah ni adalah bentuk cone. So yang ni adalah, kalau awak nak imagine, cone adalah macam bentuk aiskrim, batang aiskrim cone tadi tu. Ataupun dekat jalan raya tu, dekat tepi-tepi jalan tu kadang-kadang ada cone kan. So yang tu pun dalam bentuk cone. Boleh? Seterusnya, okey, bentuk sfera. Okey, sfera ni kalau nak imagine, dia adalah sama, memang bentuk sebiji macam bumi ataupun bola. Awak selalu main bola kan? Yang mana lelaki tu mesti suka main bola kan? Okey, bola tu adalah dalam bentuk sfera. Okey, bola adalah dalam bentuk sfera.
Okey, untuk 3 dimensi ni, kenapa dia dinamakan 3 dimensi? Dia dinamakan 3 dimensi sebab dia ada 3 aspek yang untuk kita kira. Macam kita consider dia ada 3 aspek. Iaitu tadi ada tinggi dan lebar. Okey, saya label dululah. Sama macam tadi, tinggi, lebar. Ni tinggi, dan lebar. Lepas tu ada satu lagi kita consider, kita kena kira adalah dia punya panjang. Yang ke belakang ni kita sebut sebagai panjang. So sebab apa dia ada dinamakan 3D, 3 dimensi? Sebab dia ada 3 aspek dia kira. 1, 2, 3. Tinggi, lebar dan panjang. Yang tadi tu 2 dimensi sebab dia ada hanya 2 je yang dia akan kira, iaitu tinggi dan lebar. Sebab itulah dinamakan 2D, sebab itulah dinamakan 3D. So, itulah apa yang kita kenalkan macam mana apa tu bentuk-bentuk hari ni. Okey, seterusnya apa lagi yang penting? Untuk matematik darjah 1, selain kenal bentuk-bentuk ni, dia juga kena faham setiap bentuk tu ada berapa sudut, setiap bentuk tu ada berapa sisi, setiap sudut tu ada berapa permukaan melengkung. So, seterusnya kita akan tengok satu-satu berapa permukaan melengkung untuk satu-satu bentuk, berapa permukaan berapa sisi. So, let's continue yang bahagian yang tu. Okey, sekarang teacher dah buat macam jadual macam ni. So kita boleh cek satu-satu. Awak ingat lagi ke tak nama dia apa, berapa bucu dia? Jom kita kira sama-sama. Okey, so first kali, yang ni bentuk apa? Bentuk saya cakap tadi petak ada 2 jenis kan. Satu yang sama panjang, satu yang satu panjang, satu pendek. So yang ni bila tak sama panjang tu kita sebut sebagai segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Macam ni aja dia tahu. Okey, so segi 4 tepat. Sekejap ya. Tepat. Okey, segi 4 tepat dia ada berapa sisi lurus? Okey, kalau sisi lurus tadi contohlah yang ni adalah bentuk segi 4 tepat. Alamak. Okey, ini adalah segi 4 tepat. So, berapa sisi lurus dia? 1, 2, 3 dan 4. So, dia ada berapa sisi lurus? 4. Sisi melengkung. Dia ada ke sisi melengkung? Tak ada kan? Semua lurus dan tajam je. So, dia tak ada macam bentuk macam melengkung macam tu. Melengkung dia macam ni lah lengkung. Macam tu. So, dia tak ada. So, ke sisi melengkung kita buat kosong. Bucu. Tahu tak? Tadi saya cakap bucu apa? Bucu apa-apa yang macam tajam dekat hujung dia. Muncung dia. So, bucu saya kira kat sini. 1, 2, 3, 4. So, bucu ada 4 untuk segi 4 tepat. Boleh sampai sini? Okey, seterusnya cari satu petak tadi ada nama kawan dia. Segi 4 sama sebab dia punya tinggi dan lebar dia sama. Dia ada berapa sisi lurus? Kira-kira kat sini 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 sisi lurus. Sisi melengkung, ada ke melengkung kat sini? Tak ada kan? So, kosong. Dan bucu. Bucu tu kita kira 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 bucu. Senang aja. Okay, next. Ingat tak bentuk apa ni? Bentuk segi 3. Segi 3. Eja ya. S-E-G-I-T-I-G-A. Segi 3. So, segi 3 ada berapa sisi lurus? Kita kira 1, 2, 3. So, segi 3 ada 3 sisi lurus. So, tulis 3 kat sini. Seterusnya, sisi melengkung. Ada ke sisi melengkung? Ada. Semua tajam dan lurus je. So, tak ada. Kalau tak ada, kita buat kosong. Dan bucu.
Kita kira kat sini. Yang mana ada tajam-tajam, bahagian tajam tu kita panggil sebagai bucu. So 1, 2, 3. Ada 3 bucu. Dan last kali, ingat Pak ni bentuk apa? Yang ni bentuk bulat. Yes, bentuk bulat. So tulis bulat. B-U-B-L-A-T, lat. Macam ni tu aja bulat. Next, sisi lurus. Dia ada ke sisi lurus? Tak ada. So kita buat kosong. Sebab kalau lurus kan yang macam garisan dia macam straight macam tu, lurus macam tu. Yang ni semua pusing. Maksudnya tak ada garisan lurus. Next, sisi melengkung. Dia ada sisi melengkung. Ada satu bulatan. So kita kira sebagai sisi melengkung dia ada 1. Last sekali, bucu. Bentuk bulat, tak ada bucu. So kita tulis dia sebagai kosong. So sekarang dah tahulah macam mana nak kira sisi lurus, macam mana nak kira sisi melengkung, macam mana nak tahu bucu. Dah kenal dah bentuk dengan nama dia untuk bentuk-bentuk 2D. Boleh? So seterusnya last, bahagian last kita tengok bentuk-bentuk 3D pula. Boleh? Okey, sekarang kita sambung untuk yang bentuk 3D pula. So untuk bentuk 3D yang first kali, ni ada bentuk apa? Ini bentuk, yes, cuboid. K-U-B-O-I-D, cuboid. Okey, so saya dah bawa bentuk kat sini, bentuk cuboid ni. Kalau tak tisu dia bentuk cuboid tau. Okey, so permukaan rata. Ada berapa permukaan rata? Okey, macam ni kita kira satu-satu. Atas 1, tepi 2, bawah 3, belakang dia 4, baru ada 4. Tepi dia ada 5, lagi satu ada tepi ni 6. So semua ada permukaan rata ada 6. Boleh? So bucu kita kira ni atas 1, 2, 3, 4. Bawah ada berapa? 5, 6, 7, 8. So dia ada 8 bucu. Boleh? Sisi lurus. Sisi lurus ni yang mana macam tajam kat hujung-hujung ni. Bukanlah tajam ni, macam panjang kat sini. Okey, yang ni kita panggil sebagai sisi lurus. Jom kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dia ada 12 sisi lurus. Dan permukaan melengkung. Dia ada ke permukaan melengkung kat sini? Tak ada. So, permukaan melengkung tulis kosong. Seterusnya adalah bentuk yang saya cakap macam bentuk dadu tu. Ingat tak? Bentuk dadu tu disebut sebagai, yes, kubus. K-U-B-U-S. Kubus. Kubus ni lebih kurang je macam cuboid, cumanya kubus dia pendek sikit. Dia pendek, sama bentuk dia sama je macam lebih kurang je macam cuboid tapi pendek. Okey. So dia sama je, ada permukaan rata 6 juga. Bucu ada 8, sama juga kira 1, saya bulatkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belakang 1, 8. So kat sini ada 8. Sisi lurus pun sama, ada 12. Permukaan melengkung tak ada sebab dia semua macam bentuk dia tajam-tajam, tak ada macam melengkung-melengkung. So ni adalah bentuk, ya, macam saya cakap bentuk pen tadi, marker saya ni. Ni adalah bentuk silinder. Tadi saya saja je lukis tegak, yang ni saya lukis baring pula. So tak kisahlah bentuk macam mana, tapi awak kena kenal pasti tu bentuk apa. Tak kisahlah saya lukis melengkung, melintang ke, menegak ke. Okay, so yang ni nama dia silinder. Betul-betul tahu silinder. Okay, permukaan rata. Silinder ada berapa permukaan rata? Satu kat sini, satu lagi kat sini. So dia ada dua permukaan rata. Bucu, ada bucu ke dia? Ada ke yang tajam-tajam? Tak ada. So kosong. Sisi lurus, permukaan dia ada sisi lurus ke? Ada yang macam saya cakap tajam tu? Tak ada kan? So kosong.
permukaan melengkung. Inilah. Yang ni, semua ni permukaan melengkung dia kita kira sebagai 1. Okey, permukaan melengkung ada 1. Yang ni pula kon aiskrim tadi saya cakap. Kon tadi saya tulis menegak ke atas kan, ni saya buat ke bawah pula. So yang ni kita sebut sebagai cone. Yes, K-O-N, cone. Permukaan rata. Aiskrim tadi permukaan rata dia macam mana? Macam ni kan bentuk cone, saya lagi besar sikit kat sini. Okey, ni ada 1 je permukaan rata dekat atas dia. So yang ni kita tulis 1. Okey. Bucu. Ni atas ni ada bucu 1. So 1. Sisi lurus ada ke? Tak ada. Dan permukaan melengkung ada yang atas tu, yang tempat kita pegang aiskrim tu kan. Yang tu adalah kita panggil sebagai permukaan melengkung. So kat situ 1. Seterusnya adalah bentuk yang saya cakap macam bola tadi apa? Bentuk sfera. S-F-E-R-A. Bentuk sfera. Ini adalah bentuk sfera. Okey. Bentuk sfera ada permukaan rata ke? Tak ada. Bola memang tak ada permukaan rata. So kosong. Bucu, bola ada bucu ke? Tak ada. Sisi lurus, sfera ada sisi lurus ke? Tak ada. Permukaan melengkung, ya. Semua permukaan bola, sfera memang melengkung. So kita sebut 1. Kita kira sebagai 1. Dan last sekali, bentuk piramid. Yang saya cakap macam bentuk macam ada 5, ada bentuk 4. Ada petak dekat bawah, lepas tu ada muncung 1 dekat atas. So dia kita panggil sebagai bentuk piramid. Permukaan rata dia ada berapa? Okey, bawah ada 1. Bentuk kat sini. Bawah ada 1. Tepi dia ada 1, 2, 3. Belakang lagi sekali tu 4. So semua sekali ada 5. Bucu. Okey, kita kira lah. Kita bulatkan. Yang mana tajam kita bulatkan. 1, 2, 3, 4, 5. Bucu ada 5. Sisi lurus. Okey, senang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisi lurus kita tulis 8. Permukaan melengkung dia memang tak ada permukaan melengkung. So kita buat kosong. Okey, sekarang dah faham dah. Bentuk 2D apa, bentuk 3D apa. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab dah tengok sampai habis video ni. Apa-apa pun jangan lupa buat banyak latihan. Matematik kena selalu buat banyak latihan. Okey, jangan lupa untuk follow kita punya account social Instagram, kita punya YouTube e-tuition. Lepas tu dengan kita punya Telegram channel. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat dalam tu. Okey, itu saja daripada saya. Jumpa lagi. Bye-bye.